آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Fathul Mu'in, muka surat 54, baris atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa kharaja bizawalil aqli an-nu'asu wa awailu nashwatis sakari fala naqda bihima kama idza syakka hal nama aw na'asa. Wa alamatun nu'asi sama'u kalamil hadirina wa illam yafhamhu. Mengantuk dan rasa pening, tanda akan mabuk. Wa awailu nashwatis sakari, permulaan pendahuluan mabuk. Kita jemuh dengan rasa pening, tanda akan mabuk adalah tidak menghilangkan akal. Kerana itu tidak membatalkan wudu. Sebagaimana jika ragu-ragu syok, apakah sudah tertidur atau baru mengantuk. Tanda mengantuk nu'as ialah masih mendengar bicara orang di sekelilingnya sekalipun tidak faham. Jadi terdahulu perkara yang membatalkan wuduk yang kedua adalah hilang akal. Hilang akal dan sama ada dengan sebab gila, sebab mabuk, ataupun sebab gila, ataupun sebab pitam, ataupun hilang akal dengan sebab tidur. Ini perkara yang membatalkan wuduk. Hilang akal dengan sebab mabuk, atau gila, atau pitam, ikhma, pitam, gelap mata. So, contoh minggu lepasnya dalam kitab peringat supaya kita amati adalah ketika pitam gelap mata ketika berada dalam bilik mandi. Ketika berada dalam bilik mandi, apa ni? Tunduk, lepas tu angkat kepala, tunduk, angkat kepala, akhirnya gelap mata. Gelap mata tu pitam lah, irma, bukan pening kepala. Apabila gelap mata, terjatuhlah atas latar bilik mandi hok sejuk tu lah, mozaik tu, sedarlah semula, wuduk telah batal. Sebab apa? Sebab hilang akal dengan sebab ikhma, dengan sebab pitam. Bukan hanya tunduk, angkat kepala, tunduk, angkat kepala, kemudian kepala jadi pusing. Itu pening, itu tidak membatalkan wuduk. Kemudian hilang akal juga dengan tidur. Tidur hilang akal, tetapi tidur
Yang membatalkan wudu adalah tidur dalam keadaan papan punggungnya tidak rapat. Kemudian didatangkan hadis sahih sebagai dalil. Faman nama falyatawadda, Nabi kata, maka sesiapa tidur, maka hendaklah ia berwudu kembali. Kalau tidur tu membatalkan wudu, sama telah pula pitam, lebih berat daripada tidur. Pitam pula sama telah pula mabuk, mabuk berat daripada pitam. Gila, tu berat daripada mabuk lagi, sama telah lah. Walaupun dalil hanya berkaitan dengan tidur, kemudian dikiaskan kepada pitam, mabuk dan juga gila. Itu perkara membatalkan wuduk dengan dalil kias. Kias daripada hadis cerita berkaitan dengan tidur. Kemudian panjanglah pembicaraan hak berkaitan dengan tidur yang membatalkan wuduk. Kemudian sekarang ni yang membatalkan wuduk tidur dalam keadaan papan punggung tak rapat ke bumi. Adapun setakat nuas diterjemah dengan mengantuk. Mengantuk ni walaupun dalam keadaan melentang, papan punggung tak rapat di bumi, tidak membatalkan wuduk, sebab dia tidak dihukumkan tidur, hanya nuas. Dipanggil mengantuk. Alamat nuas mengantuk ni bukan tidur, dia masih lagi mendengar perkataan orang sekeliling. Sekalipun apa yang didengar tu dia tak faham apa sekara dah, sebab dia khoyal dah. Khoyal dah. Faham ni? Macam lena dah. Tapi kalau lena sungguh, memang tak dengar apa-apa dah di telinga, itu baru tidur sungguh-sungguh. Tapi kalau telinga masih lagi dengar, saya contoh minggu lepasnya, ketika dengar khatib sedang berkhutbah. Hak khatib sebelum ni lah, hak khatib selepas PKP ni tak sempat nak tidur, sebab khutbahnya berpaling ke kanan, berpaling kiri, sudah dah khutbahnya. Tu tak sempat nak mengantuk tu. Kalau hak sebelum PKP tu, jadi khutbahnya panjang tu. Tu. Maknanya khoyal dah. Khoyal dah. Terkadang seperti bermimpi dah, tapi telinga masih lagi dengar suara Tok Khatib. Tapi walaupun telinga dengar, apa yang Tok Khatib kata tu dak satu perkara pun kita dak faham dah. Kita tak faham satu perkara, dak faham dah. Tapi telinga masih lagi dengar, maka belum lagi dihukumkan tidur. Dia kalau tidur sungguh ni dalam keadaan memang gelak dah, tak ada dengar apa-apa dah, dia tidur ni habis. Sebab tu timbul persoalan, macam mana saya ketika qiyam berdiri dalam sembahyang saya tertidur. Dia kalau tertidur sungguh, sendi-sendi akan jadi longgar. Kalau tak jatuh, makna sendi itu lekat lagi. Tidur ke? Cuba kita angkat tangan orang tidur. Jangan angkat tangan dia. Cuba kita lepas. Sendi dia sudah tak lekat dah. Itu tidur. Kedok tak pernah buat ni. Ya tak? Orang tidur, budak lah kita kata, kita pun angkat tangan dia, kita lepas tangan dia, boleh keras gitu, boleh? Faham tak ni? Mana apabila tidur, sendi itu akan jadi longgar lah, jatuh lah kalau tidur dekat dalam berdiri. Jadi kalau tanya macam mana saya tidur dalam keadaan solat berdiri, payah nak cerita tu. Kalau tanya saya tidur dalam sujud, tu boleh cerita. Sujud lama sikit, lena. Tu. Dah boleh tak? Kalau sujud boleh. Kalau rokok, rokok kalau tidur tersembang lah.
Tapi kalau sujud boleh kita kata. Kalau duduk, tu jelas lah waktunya. Nak cerita ni, sebab orang biasa tanya, dia terlena ketika berdiri. Kata nak kena sahih molek. Nak kena sahih molek. Macam mana timbul terlena ketika berdiri? Sebab apa? Kalau terlena ketika berdiri, jatuhlah. Yang orang berdiri ni kan dia hanyut tu. Hak tu nuas. Itu mengantuk, bukan naum, bukan tidur. Ni berdiri ni kan. Dia jadi macam hanyut tu, macam kejut gitu. Tu tidur ke tu? Ada kan dia tengah semayang, lepas tu dia macam nak jatuh, lepas tu dia kejut. Tidur. Tak, kita nampak dia macam kejut lah. Mana sebelum dia kejut tu dia lena tau. Siapa boleh cerita? Tak, sekarang ni kalau setakat dia macam terhayung ke hadapan tu memang belum tidur. Tapi ada orang ni dia jadi macam kanjar. Dia tengah berdiri tu, dia kejut. Tidur ke tu sebelum tu? Tidur macam mana dengan sendi lutut? Kita tak sempat nak jatuh. Sebab dalam mazhab Hanafi, kalau tertidur dalam solat, ketika berdiri, ketika rokok, ketika sujud, tak atas. Sebab dikira kalau tidur sungguh, sendi tak akan lekat, dia kata. Kalau tidur sungguh jatuh. Waktu tak tidur maka tak batal lah, kata mazhab Hanafi. Kalau kira tak tidur, mazhab Syafi'i pun tak batal. Tapi boleh tak berlaku? Dalam sujud boleh berlaku. Dalam qiyam, dalam rokok boleh tak berlaku tidur? Tidur ni bukan nuas. Tidur boleh berlaku tak? Kalau saya bicara mengelepah, tidur dalam tasyahud awal. Imam naik rakaat yang ketiga, dia jadi tidur dalam tasyahud awal. Dia tidur tidak termasuk dalam perkara yang membatalkan sembahyang. Carilah perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Tidur tidak ada. Tidur tidak membatalkan sembahyang. Tidur yang menyebabkan batal wuduk berhadas kecil, maka berhadas kecil itulah yang membatalkan sembahyang, bukan kerana tidur. Tapi di antara sebab berhadas kecil kerana tidur dan kerana papan punggung tak rapat ke bumi. Tapi yang membatalkan sembahyang adalah kerana berhadas kecil. Berhadas kecil ni bukan semata-mata tidur, kentut pun berhadas kecil. Jadi contohnya tidur dalam tasyahud awal, dia naik rakaat ketiga lambat, naik imam sudah rokok, masbuklah makmum ni, maka rokok serta merta Fatihah tak payah baca. Ada ni. Ni dah kitab Mundiatul Musalli tu. Tapi tidur tasyahud awal ni papan punggung rapat. Kalau tidur tasyahud akhir, kedua-dua papan punggung tu duduk di bumi ke tak? Ada orang yang dia memang selalu tidur dalam sembahyang. Dia kalau tasyahud akhir, dia duduk iftirash. Tasyahud akhir, kita duduk tawarruk, duduk iftirash. Sebab nak pastikan dua papan punggung rapat di latar. Perangai dia dah gitu. Kalau tu imam beri salam, kalau orang dok tu dia, lamalah dia. Tasyahud akhir lama. Bukan tasyahud akhir tidur. Dia macam tu. Tapi dia tasyahud akhir duduknya iftirash, bukan duduk tawarruk. Tu boleh cerita lah. Tapi kalau tanya macam mana seseorang tidur ketika sembahyang berdiri, nak jawab pun susah. Sebab ada satu kuliah tu, dijawab macam mana dijawab,
batal sembahyang. Kamu tertidur dalam berdiri, sembahyang kamu batal. Kamu kena takbir semula. Ulok dah. Soalan tertidur ketika berdiri. Jawapannya dikatakan batal sembahyang, kemudian kena takbir semula. Jadi ada ke tidur membatalkan sembahyang? Tidak ada. Tidur hanya berkait dengan membatalkan wuduk ataupun tidak. Kalaulah membatalkan wuduk, dia tak boleh nak sambung sembahyang. Dia kena pergi ambil air sembahyang baru. Jadi kenapa jawapan tu mudah sangat? Tidur dalam berdiri, sembahyang awak batal, awak kena takbir semula. Jadi nak duduk belah mana tu? Yang pertama nak pastikan tidur dalam berdiri tu macam mana. Kalau betul-betul lah dalam berdiri ada tidur, papan punggung tak rapat dengan bumi, wuduknya batal. Bila wuduk atas, sembahyang batal, dia tak boleh nak sambung sembahyang, dia kena ambil wuduk baru. Itu pelik jawapan tu. Sebab apa pelik jawapan? Sebab soalan pun pelik. Soalan pelik ni payah juga ni. Apa hukum tidur dalam sembahyang ketika berdiri? Nak jawab bukannya mudah nak jawab. Tidur dalam berdiri. Tu jadi jawab jadi ikut dang. Sebab kalau tidur sungguh, sendi dia akan jadi longgar, dia akan jadi jatuh. Kalau dalam sujud mungkin. Tapi kalau tidur dalam sujud, mazhab Hanafi tak batal. Mazhab Hanafi tak batal sembahyang dan tak batal wuduk. Itu mazhab Hanafi. Kalau tidur dalam sujud, dia hadis berkaitan dengan tidur berkait dengan wuduk ni, dia jadi banyak hadis yang berkaitan dengan tidur dengan wuduk batal ataupun tidak. Sebab itulah dia tidur membatalkan wuduk ataupun tidak ni dia khilaf ulama. Sebab ada hadis riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, laisa ala man nama sajidan wudu'un hatta yattaji'a fa innahu iza ittaja'a istakhar mafasiluhu. Tidak ada atas orang yang tidur dalam sujud wuduk sehinggalah dia berbaring. Bila berbaring barulah lembek sekalian sendi-sendi dia. Mana kalau tidur dalam sujud wuduk dia tak batal. Berbaring baru batal. Pada ni. Sebab tu mazhab Hanafi, kalau tidur dalam sujud, wuduk tak batal, sembahyang pun tak batal. Kita tu wallahu a'lam lah. Kalau betul ada tidur dan berdiri, wuduk batal, sembahyang batal lah. Biasanya kita akan jadi hanyut, khoyar mana? Hanyut tu. Cuma saya tanya tadi, hak setok tu. Sebab apa dia setok? Ada kejut. Adakah ketika tu dia tidur? Lelap sungguh. Memang telinga tak dengar. Dialah terlelap ni panggil tidur lah. Jadi kalau dalam berdiri terlelap, sendi masih lagi lekat. Sendi tak dilonggar. Ke macam orang tidur sambil berjalan tu. Tu penyakit tu. Orang yang mana tidurnya tempat lain, bangun pagi esok tempat lain. Penyakit dia berjalan dalam tidur. Tu ada tu. Bukan kata sendi, berjalan pun boleh dalam tidur. Tu nak kira mana lah tu. Kau tu hal lain tu. Tu penyakit lain tau. Kita lelak tu memang nak jatuh. Kalau pegang apa-apa pun terlucut dalam tidur. Kita tidur, tu kadang-kadang bunyi peng atas kita. Sebab apa bunyi peng atas kita? Sebab apa? Peng dia jatuh, tuang lena.
Kan tengah-tengah mengaji kan. Bunyi peng atas kita. Tengok tuan dia tu. Tuan dia tidur. Mana kalau tidur memang kalau pegang apa-apa pun terlucu, sendi akan jadi longgar. Terlelap dalam berdiri macam mana? Memang belum sempat jatuh dia sedar. Gitu. Mana dia lelak sungguh-sungguh, telinga tak dengar dah, tapi dia tidak sempat nak jatuh. Dia tersedar kembali. Gitu. Dia kalau tidur sungguh walaupun sekejap wuduk batal. Kalau dalam keadaan papan punggung tak rapat di bumi. Itu je. Kalau betul ada lelak memang lena sungguh tapi belum sempat jatuh, tapi kalau mungkinlah 1-2 saat lagi memang jatuh lah mungkin. Tapi sebelum sempat jatuh dia tersedar. Lepas tu dia jadi macam kejut tu, setok ada kerana tu. Tapi kalau betul terlelap, terlena walaupun sekejap dalam keadaan berdiri, papan punggung tak rapat dengan bumi, wuduknya batal. Mazhab Hanafi tak batal. Mazhab Syafi'i kita batal. Batal wuduk, batal semayang. Mazhab Hanafi wuduk tak batal, semayang pun tak batal. Dia kalau mazhab Hambali Maliki ni, tidur macam mana tidur pun tidak membatalkan wuduk janji sekejap. Itu mazhab Maliki dengan Hambali. Mazhab Maliki dengan Hambali, dia tidur yang yasir, tidur yang khafif dia panggil, tidur yang sedikit, tidak membatalkan wuduk walaupun dalam keadaan tidur tu melentang atas lantai sekalipun. Adapun tidur yang sakil dia panggil, tidur yang berat, tidur yang lama, membatalkan wuduk walaupun tidur tu dalam keadaan duduk sekalipun. Itu mazhab Maliki dengan Hambali. Hak orang kata Mekah tu lah, tidurnya bunyi dah kerah tidur. Melentang ni bukan tidur duduk. Kalau tidur duduk tu dah pelik, tengok kuliah pun bunyi kerah. Tapi dah kadang duduk, orang tengah mengajar, dia mengajar juga kerah bunyi. Tak kata mana tidur bunyi. Tu dalam keadaan papa punggung rapat. Hak ni Mekah ni orang cerita kerah tidur ni melentang. Tu bila qomat bangun semayang, molek ada wuduk tak ambil. Tu mazhab Maliki dengan mazhab Hambali. Dia tidur sekejap, tidur yang ringan tidak membatalkan wuduk walaupun tidur melentang. Tidur yang lama membatalkan wuduk walaupun dalam keadaan papa punggung rapat sekalipun. Adapun mazhab Syafi'i kita, Hanafi lebih kurang, Hanafi ada sedikit perbezaan. Tidur dalam keadaan tetap papan punggung tidak membatalkan wuduk walaupun satu malam. Naik bah ekspres pergi KL, papan punggung rapat di Kosyeng tu pada ni. Tapi duduk ni, bukan jatuhkan belakang tu. Kalau jatuhkan belakang, dia tengok pula. Dia begini dia kalaulah badan tu masih lagi memberati punggung, dia panggil tidur duduk. Kalau badan tu sudah tidak memberati punggung, sebab badan tu jadi kosyembah tu jadi terbalik banyak sangat. Bila terbalik banyak sangat, jadi badan tu sudah tidak menekan punggung. Itu dia panggil tidur melentang. Itu batal wuduk. Maknanya kalau dia rendahkan sedikit, benda ni panggil apa tu? Kosyem belakang tu panggil tau. Kosyem belakang dia rendahkan sedikit. Tetapi bukan rendah sangat. Yang dengan bahawa tubuh dia masih lagi menekan papan punggung. Itu dia panggil tidur duduk gitu. Tapi biasa kalau naik bas ekspres ni, tu dah. Dia belakang dia sudah jatuh dah. Dia sudah tidak memberati punggung lagi. Ni kalau bas ekspres zaman dulu kan, bas ekspres dulu ni tidur dah lah jatuh sangat. Sekarang ni tidur sungguh-sungguh dah, belakang tu gini dah duduk. Tu batal wuduk. Dulu-dulu lah bas ekspres dulu kan, kadang-kadang kena hok kosyeng, hok tak nak jatuh. Beginilah duduk kita sapalah ke KL. Zaman-zaman dulu lah. Dulu kan. Dulu macam-macam bab ekspres ni. Memang dulu bah buruk-buruk.
Mana caution tak boleh terbalik. Gitu je. Maknanya tubuh masih lagi memberati papan punggung, dipanggil duduk. Jadi mazhab Syafi'i kalau tidur duduk sungguh, papan punggung rapat sungguh, lama mana tidur sekalipun tidak membatalkan wuduk. Tapi tidur, bukan nu'as, bukan hanya mengantuk. Mengantuk tidak membatalkan wuduk. Alamat mengantuk, telinga kita masih lagi mendengar perkataan orang sekeliling, walaupun kita tak faham dah apa yang kita dengar. Satu laginya dia kata awailu nashwatis sakari, permulaan mabuk. Bukan mabuk betul ni, dekat-dekat nak mabuk. Itu pun masih lagi tidak membatalkan wuduk. Dekat-dekat nak mabuk. Tapi nampak macam pening dah. Tapi belum mabuk betul lagi. Itu belum lagi dihukumkan hilang akal. Wuduknya masih lagi belum batal. Permulaan tu. Tahu tak mabuk? Saya pernah sekali kena. Dia pasang gam untuk bubuh kapek. Orang buat kerja ni dia pakai ni. Tempat tu tertutup. Saya pergi tengok masuk. Jangan masuk, dia terkeluar. Sebab kita masuk tak ada nutup Masuk tu rasa sejuk tubuh. Dia pun suruh keluar. Buat apa tu? Sting dah tu dia kata tu. Sting dengan gam. Tapi kita dah kerti apa benda sting. Tak sting. Dah. Mana dia kata kalau duduk lama je. Mengarut ada tu cakap. Dah kita mana ke tahu. Hak tu kena hak budak-budak isap gam tu. Dia sekarang ni gam latar. Banyak dia nak berkapek. Kemudian tempat tu tertutup. Dianya pakai tutup. Kita masuk betul benar. Dia kata keluar. Tak apalah nak tengok. Tapi lama-lama tu rasa sejuk je. Sedap juga. Tapi tak jadilah sebab dia suruh keluar. Dia kata kalau biar je sekejap, dia kata cakap mengarut dia tu. Tu mana pun mabuk. Tapi masa tu tak jadi lagi. Cuma kita rasa lain gitu. Rasa lain. Sejuk tubuh-tubuh. Gam. Tu orang kata permulaan. Mana kita tahu kan budak-budak kan hok siapa ropong lubang hidung hok dia ni panggil hidung gam tu kan. Apa ke ni? Lubang hidung penuh siapa budak. Tu kali. Tapi orang ni agak kerja. Tapi dia memanglah bau dia kuat sebab dia bubuh gang kata tu. Mana kalau setakat tu tidak membatalkan wuduk sebab belum lagi hilang akal. Dipanggil permulaan baru. Ada ni. Permulaan mabuk tu tidak membatalkan wuduk. Habis. La zawaluhu binaumi qaidin mumakkinin maq'adahu ay al-yaihi min maqarrihi wa inistanada lima law zala saqata aw ihtaba wa laysa baina maq'adihi wa maqarrihi tajafin. Wuduk tidak batal. Wuduk tidak batal lantaran hilang akal sebab tidur dalam posisi duduk yang kedua belah pantatnya. Tengok dia panggil pantat. Kedua belah pantat, punggung tu lah. Pantat. Tu kata tak boleh cakap pantat. Kita Terengganu pantat. Patak kuali. Tu kita patak ni macam mana? Bawah tu patak. Dia pantat ni punggung. Dalam posisi duduk yang dua belah pantatnya, dua belah punggungnya tidak berubah daripada tempat semula. Apa terjemahan dia gitu? La zawaluhu binaumi qaidin mumakkinin maq'adahu ay al-yaihi min maqarrihi. Tidak membatalkan wuduk oleh hilang akalnya dengan sebab tidur
dengan sebab tidur orang yang duduk, yang tetap akan tempat duduknya, yakni tetap dua papan punggung daripada tempat duduk tu, walaupun sambil bersandar pada sesuatu yang kalau tidak ada menyebabkan orang itu jatuh, ataupun duduk berangkung, ihtabah, dipanggil duduk ihtibab, sesedukul Jawa, lagi pula pantat tidak renggang dengan tempat duduknya. Ihtabah ni duduk ihtibab. Duduk ihtibab ni duduk dia angkat kedua kaki dia tu, dia panggil duduk ihtibab. Dia apa kata? Dia himpung belakang dan dua betih. Belakang dengan betih tu dia pun ikat dengan serbang ke, kalau duduk. Ataupun kita peluk dengan tangan ke, itu panggil apa? Ihtibab dia panggil. Ihtibab, duduk kemudian lutut diangkat. Kalau orang dulu-dulu dia nak jaga semayang, dia akan ikat belakang dia dengan dua betih dengan kain serbang. Dia ikat kaki dua belah, dia pun ambil serbang, dia ikat belakang, dia ikat betih. Makna apa ni? Punggung tetap duduk di lantai. Tu duduk dia panggil duduk ihtibab dia panggil. Makna sekarang ni tidur dalam keadaan papan punggung rapat di lantai, sekalipun dia tidur tu bersandar, sekira-kira kalau yang di bersandar tu hilang, dia mesti terbalik. Tapi yang disandar tu nak hilang macam mana? Kalau disandar di tiang, takkan tiang tu nak hilang. Jikalau hilang dengan bahawa dia bersandar sungguh-sungguh, dengan bahawa dia bersandar sungguh-sungguh, maknanya mana sandar sungguh ni, barang tu tak ada dia jatuh, janji papang punggung rapat, wuduknya tak batal, tu saja. Walaupun dia bersandar tu bukan bersandar sikit-sikit lah, bersandar sungguh. Jikalau contohlah tiang yang bersandar tu hilang, nescaya dia jatuh, mana sandar sungguh lah, tak batal. Janji tidur dalam keadaan duduk, walaupun bersandar macam mana sekalipun, wuduknya tak batal dalam keadaan papan punggung dengan tempat dia bumi tu tidak renggang. Mana kedua-dua papan punggung ni rapat dengan bumi. Kalau sebelah je rapat dengan bumi, sebelah lagi tu renggang, tu batal wuduk. Sebelah papan punggung rapat di latar, sebelah lagi tu renggang, tu batal wuduk. Dia nak kedua-dua belah papan punggung rapat di latar, maka wuduknya tak batal. Tu je lah. Tapi mesti dalam keadaan duduk. Tapi kalau dia bukan tidur dalam keadaan duduk ni, dia mesti naumi qaidin, tidur orang yang duduk. Dia tidur melentang. Dia tidur melentang, tapi dia bubuh barang. Dia nak jadi barang tu dengan punggung dia rapat. Dia nak jadi barang dengan punggung dia rapat, tapi tidurnya melentang atas belakang, wuduk tetap batal. Mana kita kata nak buat macam mana? Dia tidur tu bawah punggung dia bubuh bantal. Biar jadi punggung dia tu rapat dengan bantal, contoh ke macam mana dah tahulah. Jadi papamu dia rapat, tapi belakangnya melentang, wuduk tetap batal. Kok mana tidur mestilah dalam keadaan duduk, dalam keadaan belakang tubuh tu memberati dua papan punggung. Duduk dalam keadaan tubuh memberati dua papan punggung. Macam saya sebut tadi lah, kalau tidur dalam keadaan khosyembah tu dia jatuh,
Jadi maknanya belakang dia ni sudah tidak memberati punggung. Itu tak panggil duduk dah, itu dia panggil melentang. Kalau sikit-sikit dia jatuhkan belakang tu, mana tubuh tu masih lagi memberati punggung, maka dihukumkan masih qa'id, masih lagi dalam keadaan dianya duduk, bukan dalam keadaan melentang atas belakang. Dia penting kepada kedua papan punggung dalam mazhab Syafi'i kitanya mestilah rapat dengan bumi, rapat dengan lantai. Tu je. Kalau melentang maka tak rapat dah. Walaupun bubuh apa sekalipun di bawah punggung tu dengan lantai, wuduk tetap batal. Hak ni mazhab Syafi'i kita. Dalam mazhab Syafi'i kita ni, siapa ke dia bahas macam mana? Tu kalau punggung ada daging. Kalau punggung orang hok tak ada makanan, punggung dia hanya ada monggeng je, kena monggeng. Monggeng. Dia hanya ada tulang punggung je. Monggeng lah tulang punggung dia. Kan monggeng ayam tu lah. Dia ada monggeng, dia ada tulang punggung. Daging punggung tak ada. Dia panggil apa ni? Orang yang kurus. Orang yang kurus kering. Orang yang kurus kering. Dia duduk rapat tapi di punggung dia tu hanya ada tulang je. Ni kadang-kadang ada orang uzur-uzur kan, dia nak duduk, dia tak boleh duduk gitu. Dia kena berbantal. Sebab apa? Sakit. Sebab dia tak ada daging punggung, dia hanya ada tulang je. Dia nak duduk kan, dia kena berbantal. Kalau tidak dia sakit. Orang yang uzur-uzur, yang tak berapa makan tu kan, dia hanya tinggal kulit, tinggal tulang. Punggung dia pun hanya tinggal tulang dengan kulit je. Lepas tu kata kalau nak duduk, dia kena alah dengan bantal, baru boleh duduk. Macam mana tu? Sebab punggung dia tak ada daging yang nak menghalang kentut daripada keluar. Ni pandangan muktamad, wuduknya batal. Itu pandangan Imam Al-Ghuruyani. Walaupun pandangan dari kitab Majmu' kata tak batal, janji duduk. Janji duduk tak batal walaupun punggung hanya ada tulang saja, tak ada daging sekalipun. Itu pandangan yang kita majmuk, itu pandangan dhaif. Pandangan muktamad, kalaulah di punggung tu tak ada daging, tak ada apa, walaupun tidur dalam keadaan duduk sekalipun, wuduk tetap batal. Tapi pandangan Imam Ziyadi, kalau punggung tu hanya tinggal tulang, bubuhlah barang situ, ganti sebagai ganti daging, aku tak batal. Itu pandangan Imam Ziyadi. Sekarang ni di punggung dia hanya ada tulang, daging tak ada. Jadi macam mana nak menghalang kentut daripada keluar? Sebab tidak ada daging punggung. Maka bubuhlah apa-apa di punggung tu sebagai ganti daging, bubuh bantal ke apa ke. Jadi maknanya tepat daging tu ganti dengan bantal. Pandangan Imam Ziyadi kata okey dah, tak batal. Dah ni. Ni bab pekoh. Gitu pun dia. Lah. Apa tak adanya orang hok uzur, hok tinggal kulit, tinggal tulang saja tu memanglah di punggung dia tak ada apa-apa pun di punggung dia nya. Hanya ada tulang semata-mata. Hok pandangan muktamad, wuduknya batal juga walaupun tidur dalam keadaan punggung rapat ke latar, yang mana punggung hanya ada tulang sahaja, tak ada daging yang boleh menghalang keluar kentut. Wayang taqidu wudu'u mumakkinin intabaha ba'da zawali aliyatihi an maqarrihi. Wuduk orang tidur yang pantatnya, pantat juga disebut yang pantatnya tidak berubah seperti di atas, menjadi batal jika ia bangun setelah pantatnya berubah dari tempat asal duduknya. Gini je, dia tidur dalam keadaan tetap punggung di latar. Sedar tak sedar, jatuh dah dianya, terbaring dah, batal lah. Hati nak ceritanya sekarang
dia tidur dalam keadaan tetap papan punggung. Tiba-tiba sedornya terbalik dah. Sedar tu selepas daripada hilang. Sedar tu selepas daripada hilang papan punggung daripada latar. Sedar-sedarnya terbalik dah. Kita kata baring dah. Maka batal lah. Sebab apa? Sebab papan punggung dia sudah tak rapat dengan bumi. La wudu'u syakin hal kana mumakkinan aula au hal zalat aliyatuhu qabla yaqazati au ba'daha. Kalau sekadar ragu apakah pantatnya berubah ataupun tidak, atau berubah sebelum bangun apakah sesudahnya, maka wuduknya tidak batal. Sekarang dia tidur tetap papan punggung, tiba-tiba mari syok. Ketika dia tidur tu, sama ada papan punggung dia betul-betul lekat di latar, ataupun kemungkinan tengah tu dia terbalik, tu wuduknya tak batal. Ataupun dia syok, papan punggung dia tu sudah tak lekat pada latar ni sebelum dia sedar ataupun selepas. Ni payah sikit nak faham. Dia gini, dia sedar, dia terbalik dah, dia mari syok, dia sedar, terbalik hilang papan punggung di latar. Dia hilang papan punggung di latar ni sebelum dia sedar ataupun lepas dia sedar. Maknanya dia jatuh tu dia sedar lalu. Maknanya dalam tidur papan punggung masih lagi rapat. Maknanya apabila nak terbalik tu dia sedar dah. Sedar walaupun papan punggung tak rapat dengan bumi tak batal. Dia pun syok. Sekarang ni dia sedar ni, dia sedar tu papan punggung dia tu hilang dah, mana jatuh dah, hilang dah bangun latar sebelum disedar ataupun lepas disedar. Dia syok seumpama tu, maka tak batal juga wuduk dia. Hak tadinya dia syok, dalam tidur dia tu memanglah tetap papan punggung, tapi masa tengah-tengah tidur tu takut jatuh ke macam mana ke syok, tu wuduknya tak batal. Sekarang ni memang papan punggung dia sudah tak lekat di latar dengan bahu dia jatuh. Lepas tu dia sedar. Dia syok ni, dia syok macam mana? Dia jatuh dulu baru sedar, ataupun masa dia jatuh tu dia sedar dah. Sebelum dia nak jatuh tu dia sedar dah. Faham tak ni? Mana masa nak jatuh tu sedang molek, nak jatuh tu dia pun sedar. Lepas tu sedar moleknya terbalik dah lah. Tapi masa mula-mula sedar tu papan punggung rapat lagi, walaupun hala nak jatuh dah pun tidak membatalkan wuduk. Tapi kalau dia sejuk daripada tidur, memanglah atas latar tu lama dah kali, tu sahihlah batal wuduk. Hak ni dia sedar serta-merta, dia terbalik tu dia sedar serta-merta, dia terbaliklah menyebabkan papan punggung tak rapat dengan latar. Tapi persoalan sekarang ni, dia sedar sungguh tu selepas papan punggung dia sudah terangkat daripada latar, ataupun sedang molek papan punggung nak terangkat dari latar, nak terbalik tu dia sedar dah. Dia syok. Kalau sedar dah sebelum papan punggung teralih daripada latar, wuduk tak batal. Tapi kalau papan punggung tu sudah renggang daripada lantai, dia terbalik baru sedar, wuduk batal. Tapi dia syok ni, dia sedar dia papan punggung hilang tu sebelum dia sedar ke lepas dia sedar. Kalau sebelum sedar, pandai ni, sebelum sedar wuduk dia batal. Kalau lepas sedar, mana kita kata kok sama sedang molek orang panggil. Dia nak terbalik, papan punggung dia sudah renggang daripada tempat, daripada latar, tiketu dia sedar, wuduk tak batal. Kalau dia syok, maka wuduknya tak batal. Sebab dia balik kepada hukum asal. Hukum asalnya papan punggung rapat di latar. Alhamdulillah. Kita berhabis lagi. Wa tayakkunur ru'ya ma'a adami tazakkuri naumin la athara lahu.
bi khilafi ma'asyaqi fihi li'annaha murajjahatun li ahadi tarafaihi. Yakin telah bermimpi tetapi tidak yakin tidurnya tidak mempengaruhi sahnya wudu. La athara lahu, tidak ada kesan baginya dengan bahawa wuduknya tak batal. Sekarang dia yakin bermimpi tapi serta ketiadaan teringat akan tidur. Maknanya dok tidur lagi tapi bermimpi dah. Itu kata nu'as, mengantuk tu terkadang bermimpi tetapi telinganya masih lagi dengar. Memang yakin bermimpi tetapi ketiadaan teringat akan di mana apa, dia memang tak tidur lagi. Kalau dia bermimpi kemudian memang tidur dah, wuduk batal lah. Hak ni bukan tidur duduk ni, tidur melentang. Kalau tidur duduk, sohai-sohai tidur pun tak batal. Sekarang ni tidur duduk, tidur melentang. Kalau masa dengar khutbah tu tak ada isu tu. Tu bukan kata mengantuk, tidur betul benar pun wuduk tak batal sebab dia papa bunga rapat. Hak ni hak tidur melentang. Memang yakin dah bermimpi tetapi dok tidur lagi, telinga masih dengar lagi kamu bersembang tu, wuduk tak batal. Hal ini berbeza dengan bila meragukan tidurnya, sebab impian dimenangkan sebagai yang terjadi pada salah satu dari dua kemungkinan, iaitu tidur. Dia gini, dia yakin dah bermimpi tapi syok tidur ke belum, tu batal wuduk. Sebab yakin dah bermimpi, dia memberatkan kepada tidur. Tiba-tiba dia syok tidur dah berkali ataupun belum, berat pula tidur dah lah. Sebab yakin bermimpi, dia berat sebelah tidur. Tiba-tiba syok pula, tidur sungguh dah ke belum, batal dah lah. Sebab apa? Sebab yakin bermimpi tu dia memberati sebelah tidur. Lepas tu tidur kedok ni, dia syok pula dah tidur kedok, pakai tidur dah lah. Adapun kalau dia yakin bermimpi tetapi dia masih lagi belum syok, dia masih lagi belum syok dia tidur ataupun tidak. Adapun kalau dia syok tidur ataupun tidak serta dia yakin bermimpi, tu batal lah. Sebab dia berat kepada sebelah tidur. Sebab apa? Sebab yakin bermimpi. Tidak tidur pun syok dah tu, tidur mungkin, tak tidur mungkin, dah nak gantung kat mana lagi. Dah lah yakin dah bermimpi. Adapun kalau yakin bermimpi tetapi tidak yakin tidur, mana apa? Dia masih lagi belum tidur tapi yakin dah bermimpi, wuduk tak batal. Sebab apa? Belum tidur lah. Walaupun yakin bermimpi pun. Adapun yakin bermimpi, tidur ataupun belum, syok pula dah, tu batal. Sebab apabila yakin bermimpi, dia sudah memberati sebelah tidur. Tapi tidur kedok ni rasa macam tidur, rasa macam dok, tak jadi dah lah, jadi tidur dah lah. Adapun kalau dia yakin bermimpi tetapi dia tidak syok bahawa dia belum tidur, dia hanya setakat nu'as, dia hanya setakat mengantuk dengan bahawa telinga dia masih lagi dengar, tak batal lah. Sebab dia kira belum lagi tidur, hanya setakat nu'as, setakat mengantuk. Tapi yakin dah bermimpi, yakin bermimpi tak ada masalah. Dengan bahawa belum lagi lena, dalam keadaan dia tidur melentang, bukan tidur duduk. Tidur duduk ni yakin tidur pun tak ada apa-apa. Tapi kalau dia tidur melentang contohnya, yakin dah bermimpi, tapi tadi masa bermimpi tu syok pula dah, tidur ke belum,
Yakin bermimpi tu berat sebelah tidur dah. Tiba-tiba belum tidur tu syok je. Kemungkinan belum tidur, kemungkinan tidur dah. Maka hukumnya tidur batal. Pada ni. Hak ni dalam keadaan tidur, papang punggung tak rapat dengan bumi, tak rapat dengan latar. Bila hak ni hak dalam kitab Fathul Mu'in. Dia nak faham moleknya kena tengok dalam I'anatut Talibin dan i'anah syarah dia lah. Barulah kita boleh faham ayat-ayat kitab hak matang ni. Kadang-kadang pas juga kita nak faham. Kita kena baca hak dalam syarah dia tu. Bila selesai perkara yang membatalkan wuduk yang kedua, hilang akal. Wasali suha masu farji adamiyin, sentuh farash anak Adam. Sentuh farash anak Adam. Hak ni pun hak banyak khilaf juga. Sentuh farash kemaluan ni batal tak batal wuduk, khilaf. Mazhab Hanafi tak batal wuduk. Sentuh kemaluan hadapan lelaki perempuan ke dubur ke tak batal wuduk. Kalau mazhab Maliki, sentuh kemaluan lelaki saja batal wuduk. Perempuan sentuh kemaluan perempuan tak batal wuduk. Sentuh dubur tak batal wuduk. Mazhab Syafi'i dengan Hambali, sentuh kemaluan hadapan lelaki dan perempuan dubur membatalkan wudu. Ada khilaf banyak pula hak berkaitan dengan sentuh kemaluan. Sentuh kemaluan ni, kalau hak kita mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali, termasuk sentuh dubur pun membatalkan wudu juga. Kemudian sentuh kemaluan hadapan dan belakang ni, hak mana hak batal wudu? Hak mana hak batal wudu? Ni pun kadang-kadang tak reti nak jawab juga. Hak sendiri, hak mana sentuh batal wudu? Sentuh dengan apa? Dengan tapak tangan. Mazhab Syafi'i tapak tangan. Mazhab Hambali sentuh dengan tapak pun batal, sentuh dengan belakang tangan pun batal. Dia berbeza-beza pandangan empat mazhab berkaitan dengan sentuh farash, sentuh kemaluan anak Adam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.